أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Imam dan barisan pegawai syarak Masjid Tun Khalil Tanjung Minyak dan seterusnya Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada pagi ini, Sabtu yang terakhir sebelum datangnya Ramadan, 5 hari saja lagi insyaAllah. Dan kita doakan kita dapat berjumpa Ramadan Al-Mubarak dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan dan penuh muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan kedatangan Ramadan pada kali ini kita doakan mungkin Ramadan yang terakhir, wallahu alam buat kita, sempat ataupun tak sempat, maka doakanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan memberikan kerahmatan, keampunan, keberkatan kepada kita semua dalam kita menjunjung, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjadi seorang hamba yang sentiasa mentaati apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang, mencari keredaan sebagai bekalan-bekalan kita di yaumil mahsyar nanti. Suatu hari nanti kita akan ditimbang, akan dinilai, akan dibangkit, akan ditunjukkan segala amalan-amalan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini yang namanya di hari kiamat. Dan itu adalah bekalan-bekalan yang namanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersiap sedialah kamu dengan bekalan-bekalan, dan sebaik-baik bekalan yang hendak kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang bersifat membina dan membentuk ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadat puasa ialah ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita seluruh umat Islam sebagai suatu kefarduan yang mesti ditunaikan. Di dalam kita melihat ibadat puasa ini dalam konteks keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala bahawa di dalam kita kehidupan kita ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaatinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan berjumpa dengan Allah. Dan sesiapa yang hendak berjumpa dengan Allah dalam keadaan mana? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita reda, Allah reda kepada kita, kita reda kepada Allah. Kita dalam kehidupan yang kita lalui ini, dalam keadaan mendapat keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, man kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal, maka hendaklah kita melakukan amalan salihah, wala yusyrik
bi'ibadati rabbih ahada. Hendaklah kamu melakukan amal-amal soleh dan janganlah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua elemen untuk kita menjadi pembekal kita di pada hari Yaumul Mahsyar nanti, iaitu melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh tadi artinya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita melihat puasa yang akan kita tempuh nanti, adakah ia suatu yang penderaan kepada kita? Suatu yang kita buat tak di luar kemampuan kita. Balik pada apa yang Allah ingatkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak kami taklifkan ke atas kamu, wahai Muhammad, dan seluruh manusia. Sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan dengan berbagai-bagai perintah yang kita kena buat. Dan ada perintah yang kedua yang kita kena tinggal dan dilarang kita melakukannya. Apakah konsep ataupun perkara tadi? Kata Allah, tidak kami mentaklifkan kamu atas sesuatu perkara sama ada kena buat ataupun ditinggalkan, kecuali manusia itu mampu buat. Mampu buat. Kita bangkit subuh ni, bukan benda tak mampu buat. Tapi yang tak mampu tu siapa? Tak mampu tu ialah hati kita. Orang kata nafsu kita yang menghalang kita, godaan kita, kesilapan kita, kelemahan kita. Tetapi prinsipnya, apa yang Allah perintahkan kepada kita, manusia mampu buat. Adakah berat? Tak berat. Adakah susah? Tak susah. Adakah orang kata di luar biasa? Dan Allah mensyariatkan yang kita dipuasakan tadi, ada dia punya hikmah dan rahsia. Kalau buat puasa, dia tak syariatkan kita berpuasa 12 bulan. Sebulan saja dalam, orang kata, setahun. Kemudian bukan sepanjang hari daripada pukul 7 pagi sampai 7 pagi besok. Ada tak? Tak ada. Ada juga syariat Nabi yang sebelum. Puasa sehari, berbuka sehari. Tapi kita umat Muhammad, puasa setengah hari lagi sekarang, ialah dihalalkan kita, dibolehkan kita, diwajibkan kita untuk berbuka puasa dan dibenarkan kita untuk meneruskan kehidupan kita. Kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempertemukan kita, kerana Ramadan akan membawa kepada kita peluang dan peluang menambahkan amal-amal soleh kita dalam bulan Ramadan. Namanya bulan beribadat. Kita pun dah nampak semangat. Pagi ni tak macam biasa ke tak? Kita dah rasa besok kalau Ramadan pun, kita dah doa tuan-tuan. Kita lihat apa yang kata Nabi SAW antara hikmah dan rahsia. Kata Nabi SAW, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sa'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum yuqalu aina as-sa'imun fayaqumu la yadkhulu minhu ahadun ghairahum fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahada. Kata Nabi SAW, antara rahsia kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam syurga nanti ada satu pintu yang namanya Rayyan. Rayyan, nama pintu khusus dalam syurga namanya Rayyan. Yadkhulu minhu sa'imun, akan masuk di dalam melalui pintu itu. Akan masuk ke syurga melalui pintu khusus yang namanya Rayyan tadi, hanya satu kumpulan saja. As-Sa'imun, mereka yang menunaikan puasa. Pada hari kiamat nanti akan ada satu syurga, ada pintu, di pintu syurga namanya Rayyan, yang akan masuk melalui pintu itu hanyalah orang yang menunaikan puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, dan tidak ada masuk yang lain daripadanya. Orang, tak ada siapa-siapa yang boleh masuk kecuali orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, pada ketika itu Allah akan berkata, ini hadis ni hadis apa? Hadis kursi tuan-tuan. Aina as-sa'imun, iaitu di manakah orang yang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadan fa iza dakhalu,
maka berdirilah dan masuklah ke dalam syurga tadi di kalangan orang yang berpuasa, dan apabila masuk ke dalamnya, maka pintu dah semua dah masuk, pintu akan dikunci dan tidak ada orang lain yang boleh masuk. Inilah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada kita, dan kita doakan pada tahun ini dapat kita hidupkan ibadat puasa yang kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbalik pada perbincangan kita, iaitu erti ketaatan kita, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesyirikan adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Dalam akidah akan merosakkan ibadah. Ini peranan akidah dalam ibadah. Itu sebab kalau kita berbicara tentang puasa, dia ada satu, kalau ditanya apa hukum berpuasa wajib, apa hukum orang meninggalkan ibadat puasa, apa hukum orang yang meninggalkan ibadat puasa. Kalau dilihat secara fiqh, orang yang meninggalkan ibadat puasa kerana keuzurannya, kerana kedegilannya, kerana kejahilannya, ataupun kerana orang kata kelemahan dia. Kenapa kau tak puasa? Alah, nantilah dulu. Ni tak? Nanti aku qada lah. Ni muda lagi. Kau tahu tak puasa tu wajib? Ya, aku tahu puasa tu wajib. Tapi belum sampai subuh. Belum sampai nak puasa. Kalau dilihat dari sudut fiqh, kalau dia meninggalkan puasa kerana keengkaran, kelemahan, kejahilan dia, maka dia dipanggil sebagai seorang Muslim yang melakukan dosa. Tetapi dia masih Muslim lagi. Dia masih Islam lagi. Dia masih lagi orang kata kategori beriman lagi. Dia tak nafikan hukum puasa. Tetapi kalau seseorang tadi meninggalkan ibadat puasa, menafikan kefarduannya. Menafi, puasa tak ada. Ini bukan wajib, tak wajib ni. Aku tak percaya, Pak. Dari sudut akidah, meninggalkan ibadat puasa kerana mengingkari kefarduannya. Mengingkari kefarduannya. Tadi kelemahannya, yang ni dia tak percaya. Dia kata puasa tak ada. Ini Nabi cipta-cipta sendiri. Atau kita aja yang lebih-lebih, dia kata. Aku tak percaya pun puasa ni wajib. Dari sudut i'tiqad, dia membatalkan akidah atau merosakkan akidah kita. Boleh membawa kepada kekafiran. Meninggalkan ibadat puasa kerana kelemahan. Ramai orang tak puasa tahu puasa. Kan raya kan kita meriah tu. Nanti kan, besok puasa, hari ni tak puasa. Ataupun apa. Tapi kenapa? Aku tahu puasa tu wajib. Kerana kelemahannya, maka ibadat puasa tadi menjadikan seseorang tadi yang meninggalkan, dipanggil sebagai seorang Muslim yang melakukan dosa dan maksiat atas, orang kata, keengkarannya pada pelaksanaan syariat. Tetapi menafikan kefarduan dan pensyariatan ibadat puasa boleh merosak dan membatalkan keimanan kita. Berbalik kepada apa yang kita lihat dalam konteks ibadat puasa, hubungannya dengan akidah, iaitu kita meletakkan sebagai orang yang beriman, iaitu apa sahaja kita mengiktikadkan dalam perkara-perkara peribadatan kita yang kita lakukan hanya senya kerana secara ikhlas mencari keredaan, dan kita melakukan kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam kita berpuasa, niat kita puasa kenapa? Semuanya lillahi ta'ala. Tapi kalau kita puasa, besok kau kena puasa, kenapa? Inilah doktor suruh aku diet. Aku bukan nak sangat puasa, tapi diet punya pasal dia puasa. Dia tak jadi. Dia tidak jadi. Jadilah dia dapat diet. Dia dapatlah kurus.
Tetapi dia tidak dapat ibadat sebagai melaksanakan ibadat puasa. Dia duduk kat hospital, pakcik tak boleh makan ni sampai malam karang. Kenapa? Malam karang nak buat pembedahan. Kalau dia tak niat puasa, tak dapatlah dia pahala puasa. Cuma dapatlah lapar. Dia dapatlah lapar. Jadi, dalam konteks akidah, ibadat kita tadi, apa yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salat yang kita buat tadi, ibadat yang kita lakukan, apa-apa ibadat dalam konteks i'tikad, keimanan kita kepada Allah sebagai seorang hamba, yang kita buat tadi, kita kena niatkan lillahi ta'ala. Itu sebab dalam bab puasa, perbincangan kita, apa dia? Kesempurnaan ibadat puasa. Niat. Kesempurnaan salah satu syarat bagi seseorang yang hendak berpuasa ialah bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bermula dengan niat. Sah atau tidak sah puasa kita ialah niat kita. Dalam bab puasa fardu Ramadan atau puasa-puasa yang diwajibkan kita berpuasa, bila kena berniat? Bila kena berniat? Sebelum terbit fajar. Selepas terbenam matahari berbuka nanti, kita dah boleh berniat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhu syahri ramadana lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan. Puasa fardu, puasa wajib, puasa qada, niatnya bila? Sebelum terbit fajar. Sebelum masuk subuh. Kalau tak niat, dia tak jadi puasa. Dia tidak jadi ibadat puasa. Jadilah kita kena bertahan juga, tapi tak sah puasa kita. Kenapa? Tidak berniat. Lantaran itu, apabila kita membincangkan bab niat dalam puasa, dalam mazhab Syafi'i kita, boleh tak kita berniat puasa sebulan sebagai ihtiyati? Ni harus boleh. Kita berniat sebulan daripada awal bulan Ramadan nanti. Hari Rabu nanti lepas tarawih, insya-Allah kita akan bertarawih hari Rabu malam. Hari Rabu malam kita akan bertarawih. Lepas tarawih tu kita teruslah niat. Nawaitu sauma syahri Ramadan. Sahaja aku berpuasa seluruh bulan Ramadan. Tekan besok hari je. Seluruh sepanjang bulan Ramadan ini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku berpuasa fardu Ramadan sebulan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Niat tadi, lepas tu hari ketiga, hari keempat kita tak berniat. Boleh tak? Dikira kita telah berniat. Bila niat puasa Ramadan tadi akan terputus? Dia terputus pula ni. Bila dia jadi terputus? Dan niat sebulan, tapi tak boleh pakai niat sebulan tu. Bagi orang perempuan yang uzur. Bagi orang perempuan yang uzur, dia pun niat nawaitu sauma ghadin an adaif nawaitu saum syahri Ramadan lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa seluruh bulan Ramadan. Tiba-tiba minggu hari yang ke-6 datang period. Cutinya 8 hari, katakanlah. Lepas dia suci, boleh tak dia gunakan niat lama balik? Tak boleh. Niat tadi terputus kerana keuzurannya. Maka dia kena berniat baru. Yang hari tadi, yang 6 hari atau 7 hari, dia tetap berpuasa 7 hari.
tapi untuk menggunakan niat sebulan tadi terputus. Tidak boleh diniatkan sebulan berjalan. Tak apa, aku dah niat sebulan hari tu. Tak ada. Yang baki lagi tadi, dia kena berniat semula. Dengan nawaitu sawma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana lillahi ta'ala. Jadi dalam fiqh menyebut bagi orang yang uzur, tiba-tiba tengah berpuasa, datang periodnya. Datang uzurnya. Seperti orang yang kalau bersalin tu mungkin kalau dah 15 hari tu berpuasa, kemudian dia bersalin, macam? Jaranglah 15 hari orang dalam haid ni boleh kering darah nifasnya. Dia kan lama lah sikit sampailah orang kata hujung Syawal. Tapi kalau uzurnya tadi uzur syar'i, kerana periodnya datang beberapa hari, maka niat puasa yang diniatkan sebulan tadi terhazab atau ternasdah. Dan hendaklah selepas dia suci nanti, dia melakukan ibadat atau menanamkan atau menapaskan niat semula pada Ramadan baki yang ada. Okey. Itu kalau kita lihat dalam beberapa tadi. Tapi balik kepada prinsip kita, iaitu dalam konteks kita beriktikad kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat-ibadat yang kita lakukan, maka dalam kitab ini menulis kita beriktikad bahawa segala apa yang kita lakukan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab ibadat puasa, salah satu daripada syarat sah puasa hendaklah kita berniat. Okey, apa beza puasa fardu dengan puasa sunat? Apa beza puasa fardu dengan puasa sunat dalam bab niat? Dalam bab niat, puasa fardu hendaklah dilafazkan sebelum terbit fajar. Okey. Puasa sunat dah pukul 7.30. Tak ada apa nak buat hari ni. Ataupun dah pukul 10.30 pagi. Bangun-bangun tidur tak ada apa. Cuaca mendung, badan apa. Ingat-ingat, aku belum sarapan, belum musik makanan, belum jamah makanan. Boleh tak pada ketika itu, halang-halang ni hujung-hujung Syakban, niat ajalah puasa Syakban. Boleh tak? Boleh. Dalam bab niat puasa, kalau ianya puasa sunat, sebelum tegak matahari, maka dia boleh berniat untuk menunaikan puasa sunat. Dengan syarat, dia tidak menyentuh, menjamah, membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa semasa terbit fajar sampailah waktu dia berniat tadi. Adapun puasa fardu, dia mesti berpuasa, berniat puasanya sebelum terbit fajar, sebelum sahur atau sebelum masuk subuh. Sama ada ia adalah puasa tunai yang akan kita buat Ramadan. Yang kedua, puasa qada. Puasa qada. Ni besok ni ada 3 hari lagi ni. Aku ada lagi 3 hari hutang. Dalam bab puasa qada, ada lagi. Dalam bab puasa qada, kita kena qada puasa. Dalam bab puasa sunat dulu kita ambil. Dalam bab puasa sunat, makruh atau tidak digalakkan orang yang tidak melazimi puasa sunat sebelum ini, dia melakukan ibadat puasa sunat selepas 15 Syakban. Bukan tak boleh, boleh, tapi tidak digalakkan. Tetapi kalau dia telah melazimi puasa sunatnya sebelum ini, sebelum datang Ramadan, sebelum datang Syakban, dia memang puasa istiqamah, Isnin Khamis, hari putih lah, hari Ashura lah, hari apa, semua dia puasa. Maka boleh pada dia, seseorang tadi, meneruskan puasa sunat. Okey. Dalam bab puasa sunat ni tadi, kalaulah datang ditakdirkan hari Syakban ini akan berada 30. Tahun ni mungkin tidak 30 lah, 29 Syakban, besok puasa. Ditakdirkan tahun ini ada 30 Syakban. Antara hari yang tidak digalakkan, dibenarkan kita berpuasa ialah 30 Syakban. Hari apa tu? Hari Syak.
Hari Syak tidak digalakkan kita berpuasa dan tidak sunat. Tidak sunat dipuasa kecuali kalau orang tu memang istiqamah, tak apa. Kecuali tetap boleh berpuasa kepada siapa? Orang yang qada. Orang yang qada. Hari Syak ni dia qada. Qada dia terlupa, ada satu hari lagi. Apa beza kalau dia qada puasa dia sebelum Ramadan? Dan apa beza kalau dia mengqada puasanya selepas Ramadan? Kalau dia mengqadakan puasa ini walaupun sebelum hari Syak tadi, hari yang 30, jawabnya kalau kata dia ada baki satu hari lagi yang dia tidak puasa, dia tidak mengqadakan puasa yang sebelum tadi, maka tergugurlah orang kata hutang dia dengan Allah pada tahun yang sebelum. Tetapi kalau dia tidak mengqada, ada beberapa hari lagi sebelum datang Ramadan ni puasa yang tahun lepas, maka lepas Aidilfitri tadi, hutang seseorang dengan Allah dalam bab puasa masih berhutang. Dia kena qada. Beza qadanya selepas datang Ramadan, lepas Aidilfitri nanti, qadanya berserta dengan fidyah. Kalau sekarang ni dia puasa, puasanya sekadar menutup hutang dia dengan Allah tanpa fidyah. Datang Ramadan, dia tak boleh tadi, dia kena berpuasa selepas daripada 1 Syawal, maka selepas 1 Syawal, dia akan kena membayar, menambah dengan fidyah di atas puasa yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Kalau ada orang yang uzur. Uzur ni ada dua keadaan. Dalam berbicara bab puasa tuan-tuan. Dalam bab uzur, kalau ada dua keadaan. Satu, keuzuran yang tidak boleh dia sembuh. Atau kebergantungan kepada obatnya. Ataupun kerana makin lama, makin uzur, makin tua, langsung tak ada upaya dan sebagainya. Adakah dia wajib berpuasa? Tidak. Boleh dimaafkan untuk berpuasa, tidak berpuasa kalau dia tidak ada kemampuan. Adakah wajib dia mengqada'kan puasanya? Juga tergugur qada' puasanya. Tetapi dia boleh terus digantikan dengan fidyah. Kita ada mak, tengok mak 85 tahun. Ataupun kita ada, katalah isteri, suami, sejak buah pinggang ni, sejak buat pembedahan jantung, sejak kena potong kaki, kencing manis, doktor kata, pakcik kena makan 4 jam sekali ubat ni. 4 jam sekali. Habis kalau tak makan, pakcik berjalan nanti. Pakcik belayau nanti. Ya tak? Jawabnya, pakcik tadi tergugur kefarduan puasanya kerana keuzurannya. Dia tidak perlu menunaikan ibadat puasa, dimaafkan. Tetapi hendaklah diganti dengan fidyah. Siapa warisnya, bilangkanlah fidyah. Dah pasti katakanlah puasanya 30 hari, terus fidyahkan 30 hari. Bagi orang yang sakit pula, sakitnya adalah sakit sementara. Aksiden, demam, pembedahan batu karang lah katakan, macam-macam lah. Masuk hospital, kena drip air, kena bantuan oksigen. Agak-agak berapa? Dia kata, ni kalau tak ada apa hal ni, 2 minggu duduklah dekat wad. Lepas 2 minggu tu sihat nanti insyaAllah, balik seperti normal. Jawabnya, orang itu selepas dia sihat, kalau dalam bulan Ramadan, dia cuba puasa teruskan Ramadan tadi. Kalau tidak, dia katakanlah dia tak dapat nak menyempurna, dia dimaafkan juga untuk tidak berpuasa. Tetapi bila dia sihat nanti selepas Syawal, hendaklah dia mengqada'kan puasanya. Kerana kesihatan yang berlaku ke atas dirinya adalah bersifat sementara. Dia aksiden, katakanlah, potong kaki ke, apalah, tangan, selio kejap, kena andong, lepas tu kena macam-macam lah, kena drip air lah, kena makan obat, antibiotik, apa semua. Lepas sihat, memang dia akan sihat balik, insyaAllah. Maka lepas sihatnya nanti, dia
kena wajib mengqada puasa yang ditinggalkan. Kalau dia ada kemampuan. Tapi kalau memang tidak ada kemampuan, langsung kerana keuzurannya atau penyakit yang berterusan, maka dia tidak, orang kata, diwajibkan berpuasa untuk dirinya. Kenapa? Dia boleh mendatangkan kemudaratan. Ini yang kata Allah dalam konteks syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak Allah mensyariatkan kepada kita yang sampai mendatangkan kemudaratan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak, orang kata, Allah berkehendakkan sesuatu yang mudah untuk kamu. Wala yuridu bikumul usra. Tidak Allah berkehendakkan sesuatu yang menyulit dan menyukarkan kamu. Bila? Bila kita tidak dapat melaksanakan tuntutan dan kefarduan ibadat berpuasa nanti. Tetapi bagi orang yang uzur, yang dimaafkan tidak berpuasa, dia ada adabnya pula. Apa adabnya? Walaupun dia diberi cuti, walaupun diberi kemaafan, walaupun diberi kerehatan, adabnya apa? Tidak menunjuk, menzahirkan uzurnya depan orang lain. Adab. Tidak kita tunjuk, aku ni tak boleh puasa lah, aku boleh makan je. Tak, dia tetap kena menghormati. Itu sebab kalau kita tengok tuan-tuan, tuan-tuan ada isteri kan? Kita dah ada isteri tak? Isteri kita. Cuba tengok, isteri kita masa uzur, waktu bila dia makan? Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak? Cikgu nampak? Waktu bila isteri kita makan? Padahal dia cuti tu. Kita pun tak tahu waktu bila dia makan. Sambil-sambil dia tu, dia makan sikit. Nasib-nasib terserempak lah. Tapi nak tunggu dia makan, bang, tunggu kejap saya nak sarapan kejap, nak hidang, nak goreng-goreng telur, goreng nasi lemak. Ada tak kakak-kakak? Tak ada. Adabnya ialah orang yang uzur tadi kena menyembunyikan keuzurannya sebagai menghormati. Satu, menghormati orang yang berpuasa. Dan yang kedua, menghormati kemuliaan bulan Ramadan tadi. Jadi ini satu, adab pada orang yang uzur, orang yang tidak berpuasa, dia tetap kena menghormati. Okey, bagi orang yang uzur tadi, sekiranya uzurnya uzur syar'i, dia tak boleh berpuasa kan? Tapi kalau uzurnya tadi, uzur yang kesihatannya, memang dia tak boleh puasa. Tapi boleh tak dia beribadat lain? Aku tak puasa, tapi aku tak payahlah sembahyang tarawih. Bab sembahyang, jawabnya orang yang tadi kerana tidak berpuasa, tarawih tetap dia boleh buat. Ambil fadilat kelemahan tarawih. Tapi kalau puasanya, uzurnya uzur syar'i, perempuan darah nifas, darah haid, boleh sembahyang? Tak boleh sembahyang. Yang dia tak boleh buat ialah puasa. Yang dia boleh buat apa? Tarawih, tadarus, tahajud, qiyamul lail, buatlah. Zikir, iktikaf, dia boleh buat. Yang dia tak boleh buat ialah puasa. Jadi jangan bagi alasan bahawa orang yang uzur tadi, dia kerana tak dapat beribadat, berpuasa, tarawih pun dia tak nak buat. Jadi rebutlah tarawih, rebutlah tadarus, rebutlah iktikaf. Yang tak boleh kita buat kerana puasa saja, kerana nak puasa. Kenapa? Puasa tadi kita nak makan ubat. Tapi berbeza dengan perempuan yang uzur kerana haid dan nifas. Jawabnya, sembahyang tak boleh, baca Quran tak boleh, puasa pun tak boleh. Beza tuan-tuan. Uzur kerana sakit, uzur kerana syarak tadi, jawabnya ibadat-ibadat yang lain hidupkanlah. Jangan kata tak guna kau sembahyang tarawih, kau tak puasa apa? Tak, tarawih satu sudut lain. Kerana dia tidak ada keuzuran pada bab salat. Dia keuzuran pada menahan diri kerana ada faktor obat, ada faktor rawatan yang diambil. Itu beza tuan-tuan. Dalam ibadat-ibadat yang lain
dia boleh mengambil keberkatan dan menghidupkan Ramadan dengan ibadat-ibadat tadi. Jadi jangan itu tuan-tuan ya. Satu lagi saya nak ingatkan, sini mungkin berlaku buat 8 buat 20 mam. 8 okey buat 8 tak apa. Boleh tak sembahyang tarawih? Ni ramai tak perasan kadang-kadang Dia datang-datang satu biasa berlaku dalam masyarakat kita, orang yalah anak-anak kita kena ingatkanlah. Dia datang nak tarawih je. Kau dah sembahyang isyak belum? Kan isyak aku buat kat rumah. Perasan tak tuan-tuan? Dalam ramai-ramai jamaah nanti hari tarawih kat sini. Ramai nanti penuh masjid ni hari minggu pertama. Dia datang Ramadan nak bertarawih. Dia kata, aku isyak aku boleh buat. Tarawih ni 8 rakaat, 20 rakaat ni berat. Hari ni aku datang ni, dia datang kerana nak sembahyang tarawih. Padahal dia belum sembahyang isyak. Sunnah atau tidak? Dia tidak mengikut sunnah Nabi. Jadi nak sembahyang tarawih, pastikan tunaikan dahulu isyak. Apa beza isyak dengan tarawih? Isyak fardu, tarawih sunat. Inilah yang kalau orang tak memahami konsep fardu dengan sunat, akhirnya dia buat sunat dulu, fardu tak apa, isyak aku boleh buat kat rumah sekarang. Ramai kalau berhati tuan-tuan datang kerana nak sembahyang tarawih je, bukan kerana nak sembahyang isyak. Jadi kalau ingatkan pada jamaah, pastikan sebelum salat tarawih, pastikan tunai salat isyak. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita datang tarawih nak sembahyang isyak dan tarawih, imam sedang menunaikan sembahyang tarawih, dan kita datang lambat, imam sedang menunaikan sembahyang tarawih, sedangkan kita nak salat isyak. Kita nak buat berasingan ke nak ambil fadilat jamaah? Ni ramai juga kadang-kadang anak-anak kita, aku sembahyang isyak aja, dia pun sembahyang laju sikit, dia tekan, aku dapat join imam tarawih kedua. Sebenarnya boleh diambil fadilat jamaah. Orang yang lewat tarawih, datang isyak tadi, dia datang-datang, imam atau Bilal telah pun berselawat untuk tanda memulakan tarawih. Isyak telah dibuat. Yang dia belum sembahyang sunat, belum sembahyang fardu isyak. Boleh tak orang sembahyang fardu isyak tadi mengambil kelebihan berjamaah menggunakan imam yang sedang bersalat tarawih? Boleh. 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 Berarti kita lafaz niat usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Imam di hadapan usalli sunat tarawih. Bila imam assalamualaikum rakaat yang kedua tadi, dia pun tambahlah lagi 2 rakaat. Ini ramai orang kita kadang-kadang dia tak dapat nak merebut fadilat berjamaah. Dia pun kata dia pun sembahyang tarawih, dia sembahyang isyak laju-laju pula. Laju ni pasal apa? Dia kata aku nak kejar imam dapat tarawih dengan dia. Itu tu. Jadi imam habis 2 rakaat tarawih, dia boleh habis 4 rakaat isyak. Dia kata alhamdulillah aku tertinggal 1 salam aja dengan Pak Imam. Jadi dalam hal ini banyak kadang-kadang kita lihat dalam masyarakat kita bab salat tarawih mengebut bagaimana mencari jamaah. Katakanlah kita datang tarawih dah lewat 1 salam, imam dah 1 salam. Berlaku dekat mana ni? Dekat witir. Dekat witir. Kadang-kadang dia berkata, kenapa? Saya nak sembahyang witir. Sebenarnya ketika kita dah terlewat 1 salam, kita tak payah nak tambah apa? Nak tambah buat sembahyang seorang-seorang dulu. Nak kejar Pak Imam, nak samakan dengan witir pula. Ketika imam bersembahyang witir 2 rakaat, kita tertinggal 2 rakaat tarawih. Kerana kita lewat 1 salam tadi kan? Jawabnya, imam sembahyang witir 2 rakaat, kita niat sembahyang tarawih 2 rakaat. Berjamaah tak? Kita dapat pahala berjamaah. Jadi imam bagi salam, kita bagilah salam. Pasal apa? Tapi beza salam imam
imam salat witir, kita salat tarawih. Kemudian imam akan jumpa witir yang kedua, witir satu kan. Boleh tak kita dapat juga barangan pada ketika itu kita sembahyang witir dua? Kalau saya akan buat imam witir 1 rakaat, saya buat witir 2 rakaat. Kenapa? Imam bagi salam, saya naik berdiri untuk tambahkan lagi 1 rakaat witir saya yang tertinggal. Kerana saya berniat salat witir 2 rakaat. Imam bersalat witir 1 rakaat. Saya pun habis salam, imam pun dah bacalah tak apa wirid dan sebagainya. Maka saya bersalat witir untuk diri saya seorang tadi. Nak ceritanya apa? Nak rebut di samping buat sunat tarawih tadi, ada satu lagi sunat, iaitu sunat berjamaah. Kita boleh mendapat kelebihan pahala fadilat salat berjamaah. Ramai kadang-kadang kita tengok dia gitu je. Yang pelik lagi, sembahyang isyak dekat rumah selepas tarawih. Itu lagi pelik lah. Tolong ingatkan tadi tuan-tuan kerana dia kata aku isyak aku boleh buat, tak ada masalah, biasalah. Itu fardu kan. Ini tarawih ni aku berat ni, nak selawat tak kerti, nak apa, nak baca apa surah. Tapi pastikan tarawih kita selepas salat isyak. Barulah dinamakan tarawih ibadat tadi. Kalau tidak mengikut sunnah. Tidak mengikut sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi yang biasa. Yang biasa. Ada orang kadang-kadang dia yang 20. Yang 20 tu. Kita imam buat 20. Makmum buat 8. Ada yang setengah memang dia tak nak ambil berjamaah imam dengan imam witir. Kerana dia habis aja 8, dia terus reda. Tak apa. Dia niat nak bersembahyang witir di rumah. Kerana lepas ni kan dia nak berqiyamul lail. Lepas ni kan dia nak baca tadarus. Dia nak apa kan. Itu tak apa. Dibolehkan kepada dia untuk menunaikan sembahyang witir. Dia orang kata beredar lah. Tetapi yang adab yang baik juga ialah ketika kita bersalat tarawih 20 rakaat. Makmum buat 8 rakaat. Kadang-kadang dia terus asingkan witir, betul? Kenapa tidak kita ambil berjamaah witir yang imam rakaat ke-9 ke-10, kita witir yang pertama? Jawabnya, ambil fadilat berjamaah, kita bersalat witir bersama dengan imam yang bersalat tarawih. Boleh. Yang tak boleh, kita witir 1 rakaat, imam tarawih 2 rakaat. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Kita potong imam. Sekarang kita sama-sama rakaat atau makmum lebih panjang rakaatnya daripada imam, maka boleh kita berjamaah mengambil fadilat berjamaah. Ini banyak berlaku. Kadang-kadang bila makmum nak balik cepat, dia pun buat witir 2 rakaat. Sedangkan imam sembahyang tarawih yang ke-9 dan ke-10. Sebenarnya kalau nak ambil fadilat berjamaah, makmum boleh menunaikan sembahyang witir 2 rakaat mengikut imam, dan sedangkan imam bersunat tarawih 2 rakaat yang ke-9 dan ke-10. Ambil fadilat jamaah. Tak salah dia buat sorang-sorang, tapi kenapa tidak merebut fadilat jamaah? Ini tuan-tuan, banyak perkara kecil tetapi boleh menambah dan memperbaiki amalan kita supaya sekurang-kurangnya kita dapat fadilat berjamaah. Saya nak ingatkan tadi. Bagi orang yang uzur kerana dia tak boleh berpuasa, ibadat lain dia boleh buat. Jangan kata aku tak puasa, aku tak payah sembahyang tarawih. Tak. Sembahyang tarawih dia kena boleh buat. Dalam bab tarawih tidak boleh buat hari lain. Kecuali Ramadan. Tarawih tak boleh buat hari lain
kecuali Ramadan. Itulah istimewanya. Jadi kalau uzurnya kita tadi tidak menghalang kita untuk beribadat, tunaikanlah ibadat-ibadat sunat yang ada boleh dibuat di dalam bulan Ramadan ini. Walaupun kita tidak dapat nak menunaikan kefarduan puasa kita. Segala-gala yang kita buat dari sudut iktikad keimanan kita kepada Allah, amalan-amalan kita tadi, kita mengiktikadkan, meletakkan sebagai ketaatan kita, kepatuhan kita, pengabdian diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan Jadi debutlah datang Ramadan ini dalam beberapa aspek. Yang pertama, Ramadan memberi ruang dan peluang untuk kita memperbanyakkan ibadat. Bulan ini adalah bulan ibadat. Dah bolehlah jawatan kuasa masjid keluarkan kain kentang, jom ke masjid. Kalau tidak kita buat jom ke masjid, orang buat program jom ke gereja. Jom ke tokong. Jadi hari ni bukan kita nak ajak orang lain, kita nak ajak remaja kita, umat Islam kita. Minta maaf tuan-tuan, kita jamaah masjid tak melambai ahli qaryah kita, orang lain akan melambai-lambai kita. Orang kita sekarang ni dah mula pelik-pelik tau. So, anak-anak remaja kita dah suka yang pelik-pelik dah sekarang. Jadi kita gunakan Ramadan ini, satu ialah bulan untuk kita menambahkan amal ibadat kita di sisi Allah. Yang kedua, bulan ini mempertautkan ukhuwah dan ahli jamaah kita. Walaupun kita kata, alah kau ni datang baru Ramadan baru nampak. Tak apalah, ahlan. Jangan guraskan hati mereka. Supaya Ramadan menjadi pendorong untuk dia terus istiqamah selepas Ramadan nanti. Jadi bulan Ramadan ialah bulan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bulan menambahkan ibadat kita, namanya bulan ibadat. Bulan yang mengeratkan penduduk kita dengan ahli karya kita. Penuh tak agak-agak malam hari Ramadan nanti? Hari minggu pertama. Minggu pertama pasti. Sekarang macam mana kita nak kekal momentum sampai hari yang ke-30? Macam mana pengusi? Ini kita kena fikirkan tak? Macam mana kita nak kekalkan momentum kalau tak dapat pun? Kalau minggu malam pertama penuh tak, Mam? Sampai keluar. Kalau tahun ni kita tak katalah sampai akhir tu sampai melempah juga. Sekurang-kurangnya hari yang ke-30 ada lagi 3 suku lagi macam. Kita cuba fikirkan macam mana nak mengekalkan momentum 3 suku. Yang sebelum tu setengah. Yang ni kita nak naikkan suku istiqamah. Fikirlah aktiviti-aktiviti yang sesuai. Tak apa ada ke. Lagi ujung tu lagi banyak orang bersedekah. Ada morenya, ada apanya. Hiduplah. Biarkan anak-anak kita dapat menghadiri tadi. Jadi bagi saya, bulan Ramadan ini ialah bulan yang menambahkan amal ibadat kita. Bulan yang orang yang nak bersedekah, dilipat gandakan sedekahnya. Bulan yang mempertautkan ukhuwah kita, ahli dalam sesama masyarakat. Dan satu jangan lupa, semua ada keluarga. Apa dia? Bulan Ramadan ialah bulan yang mengeratkan hubungan keluarga kita. Bulan yang mengeratkan hubungan keluarga kita, adik-beradik, anak buah, menantu, ipar duai, apa semua ni. Jangan ada permusuhan, jangan ada perbalahan, jangan ada apalah. Orang kata berdamailah, orang kata bersallu ala Nabi lah kita. Gunakan nikmat Ramadan mempertautkan keluarga kita. Apa dia? Kita anak jauh-jauh tuan-tuan. Ada yang duduk Kelantan, ada yang duduk apa tak. Fikir-fikirkan macam mana anak aku balik. Sekali kalau dapat berbuka, katakanlah. Anak kena fikir ni, mak kena fikir juga. Tak? Mak buatlah macam-macam trik. Anak pun kena fikir. Aturkan perjalanan. Kadang-kadang minta maaf, orang tak kisah. Dia kata, nantilah tunggu raya. Tunggu raya pun seminggu lepas raya baru datang nanti. Kalau kita lihat bagaimana Ramadan tadi. Katakanlah minggu ni minggu terakhir tak? Sekarang terfikir tau pergi kedai buku
mana kedai kurma ke apa, tak. Nak beli satu kampung tak mampu kita. Kita beli adik-beradik kita ni, tahu teringat, ni makcik aku ni. Ni nak beritahu samping raya lain cerita ni. Orang kata infak Ramadan. Untuk siapa dulu? Untuk ahli keluarga kita juga. Kita tahu abang kita tadi, kakak ipar kita, anak-anak buah kita, yang tahu keadaan ekonomi tak tentu. Ya, kita pertautkan tadi. Bukan untuk orang luar saja. Kita balik pada institusi keluarga kita. Ramadan mempertautkan hubungan, keakraban, silaturahim antara kita dengan ahli keluarga kita. Kita nak buat dalam konteks yang besar, berat. Kita ambil ahli keluarga kita dulu. Zawil qurba. Kalau kita lihat ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, itu antara orang yang harus kita dahulukan dalam kita, orang kata, bersedekah jariah, kita menunaikan infak-infak tadi. Jiran tetangga pun sama juga, ahli karya pun sama juga. Tapi siapa yang kita nak dulukan? Dulukan ahli keluarga kita. Kemudian jiran tetangga kita. Kemudian ahli karya dan masyarakat kita. Jadi kita buat apa yang kita mampu. Wallahu alam tuan-tuan, itulah yang hendak saya sampaikan. Semoga Ramadan satu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sejajar dengan ayat yang Imam baca tadi, la'allakum tattaqun. Semoga kamu mendapat balasan menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, Ramadan akan meningkatkan amal ibadat kita. Sepanjang bulan Ramadan, yang hidupkannya, kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, mengharapkan keampunan dan keridaan Allah, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka orang itu akan diampunkan dosa-dosanya yang sebelum. Dan yang ketiga, Ramadan mempertaut, memperkuat, mempereratkan jamaah kita serta nilai-nilai kekeluargaan kita. Sebagai apa? Sebagai benteng untuk menghadapi gelombang dan cabaran yang hebat orang merancang untuk kita. Kalau kita tidak mengambil dan ruang ini, anak-anak kita akan berdepan dengan cabaran-cabaran semasa yang amat membimbangkan dan merunsingkan kita. Tapi kita ingat bahawa kita ada nilai kekuatan yang perlu kita bina sendiri. Kita dah ada benteng keimanan, asasnya ada benteng ibadat, ada benteng kekeluargaan, ada konsepnya tadi, balik pada prinsip ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat menasihati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Moga yang baik datangnya daripada Allah. Kesilapan dan kekurangan saya ialah kelemahan saya. Kita doakan kita dapat menyambut datangnya Ramadan dengan penuh mengharapkan keampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum